Selamat datang ke channel Cikgu Nas. InsyaAllah nanti dah boleh bersemuka semua, tapi sampai tahun depan lah kot. Masih lagi tak dapat nak bersemuka lagi ni. Maksud saya ni secara yang ramai-ramai lah satu kelas. Cikgu minggu depan sekolah berapa hari lah? Hai ketua tingkatan pun tak tahu awak datang. Minggu depan awak datang sampai Jumaat, Izzuddin? Cuti lah cikgu. Izzuddin sekolah 5 hari tu minggu depan. Alah, saya Bukan pertama. cuti cikgu. Bukan cuti? Bukanlah, dia kata bukan cuti. Minggu depan Yang ulang alik. Amin nak cuti depan Bali minggu depan. Dia nak gentil Maruku. Tak ada makna saya nak ganti mauku je. Tasnim kata cikgu punya profil. Dapat merasa dah pergi kejap dekat Sunway Pyramid tu. Okey, kita baru 25 orang ni dah awal betul semua cuti ni. Dah 5 minit satu kelas pun belum lagi ni. Teruk. Ya, silakan. Kita tunggu. Kita tunggu lebih kurang 40 orang. Tak apa, jangan risau. Hari ni kita santai-santai je. Kelas kita pun kita nak tengok beberapa video saja dan juga lebih kurang 5 hingga 6 slide untuk kita tutup. Yes. Bab yang ke berapa dah ni? 9. Bab yang ke-10. Okey, bab yang ke-10. Okey, kita ada lagi baca lebih kurang 2 bab saja lagi. Banyaklah kau punya bab 10 ni, bab 11 ni. Dengan saya betul sasul lah. Nampak bagus lah. Saya sasul kan itu. Okey, kita ada lagi dua bab baki, iaitu bab 12 sumber air dan juga bab yang ke-13 sisa domestik. Jadi dua tajuk ni taklah begitu sukar sangat. Jadi rasanya walaupun secara penggiliran rasanya mungkin satu kali perjumpaan pun insyaAllah kita dah boleh habiskan lah kot. Kita dah boleh habiskan sesi kelas kita, ataupun mungkin ada cadangan daripada kelas-kelas yang lain. Adakah kita nak buat kelas bersemuka? Nak tanya dulu nak buat kelas secara bersemuka. Pelajar yang datang ke sekolah kita gunakan Chromebook, tapi saya tak pasti. Rasanya mungkin Chromebook tak boleh pakai Google Meet kot. Kalau boleh pakai Google Meet, kita boleh online dengan kawan-kawan yang kat rumah. Yang tu saya tak check lagi. Ada yang dah cuba ke? Ataupun ada yang ada Chromebook kat rumah dah test boleh masuk pakai Google Meet? Saya tahu cikgu macam nak buat cikgu. Macam mana? Cikgu pakai PC cikgu seorang je lah. Kita orang kan nak ada sekali. Apalah kita orang nak masuk. Okey, tapi dia nak feel dia nanti kalau saya bercakap macam mana? Boleh lah, saya maksudnya hanya saya je. Baru nak bagi peluang guna Chromebook. Bagus jugalah cadangan Amin ni. Alah, biasalah cikgu. Jangan Min. Jangan Tapi bagus juga idea kau ni Min. Aku dah pening dah ni tengok komputer je, sakit kepala ni. Memang Izzuddin kata cikgu nanti jadual ada perubahan atau sama? InsyaAllah memang kita dah akan guna pakai jadual PDPC. Kita memang akan dirombakan jadual baru. Dan awak memang akan belajar mengikut jadual di sekolah. Jadi pelajar-pelajar yang berada di rumah, mereka hanya belajar secara kendiri. Maksud kendiri ni, awak belajarlah sendiri tanpa pemantauan siapa-siapa. Jadi kita anggap awak jujurlah waktu sepatutnya waktu bersekolah tu, buatlah kerja sekolah ke. Jangan tidur pula. Boleh? Faham tak? Alah, nak tidur tak boleh. Min. Jangan.
Gurau. Tak payah percaya cikgu gurau pun tak boleh Alah. Eles. Saya cakap tu sebab perkara ni dah berlaku. Pelajar-pelajar yang berada di asrama minggu ni pelajar luar masuk. Okay, kena jelas minggu ni pelajar luar masuk. Pelajar-pelajar yang di asrama, apa yang berlaku ialah mereka tidur. Mereka tidur waktu pembelajaran kendiri tu. Jadi saya dah banyak dah gambar saya dapat. Saya ambil gambar pagi tadi sebab saya bertugas minggu ni. Jadi mana gambar-gambar tu nanti kita post lah dekat Instagram ke, kat mana-mana ke. Viral. Kan, mana tahu kok banyak lagi viral pula dah. Banyak lagi like. Kan. Bila setakat saya post gambar saya tak ada siapa nak like. Gambar cikgu ada. Tapi nak tanya je lah. Ada baru nak buka tu. Pengawal tu pakai senjata Nerf ke airsoft? Dia pakai airsoft je tapi dalam perut dia banyak peluru tu. Dalam perut. Kita tengok kan entah siapa-siapa dikutip ni semua baru-baru. Okey. Mohon tanya kita bincang tentang apa ni. Kita sembang-sembang dulu sementara nak tunggu ni. Saya tak tahu ke mana menghilang. Cuba recall balik kawan-kawan dekat dalam grup Telegram masing-masing. Maklumkan kita ada kelas hari ni. Ni dia dah buat macam semuanya pelajar asrama je minggu ni. Tu lah tu. Sedangkan patutnya penuh lah kehadiran. Awak belum lagi penggiliran ni. Heran ni. Dia dah jadi minggu penggiliran pula ni. Separuh pun tak sampai. Mana pergi ni? Cikgu, saya jumpa kat Discord. Ya. Jumpa kat Discord. Siapa lah tu kan? Dia tak lain tu Starboy lah tu. Kepada Starboy ni dia masuk sila masuk ke dalam ni. Kami tahu kami berjanji takkan bahas pasal basikal yang hilang. Discord tak apa, saya takut dia main Roblox Roblox, cikgu, Roblox. Kan saya buat dia cikgu, boleh tak nak minta Roblox sikit, Roblox. Nanti jadi kedebok pula Okey, macam mana ni? Kita nak teruskan sesi kelas ke nak tunggu yang lain? Ni dah 2.43 dah ni. Nak teruskan satu islah sendiri, mana pergi ni? Ramai tak ada satu islah ni. Kau nak kata demam vaksin garuk sangat ni. Vaksin belum ambil lagi ni. Itulah pasal, mana pergi yang lain ni? Lagi satu pun lambatnya respon dia punya vaksin tu. Saya sengaja saya letakkan paparan pengisian kehadiran tu, takut nanti kan ada yang lupa. Jadi masuk-masuk ni tengok kehadiran tu dengan niat terlintas lah nak isi. Okay. Tolong ingat siapa yang dah masuk ke dalam Google Meet ni, tolong isi kehadiran. Ini adalah kehadiran terakhir anda untuk kelas PDPR. Okey, selepas ni tak ada lagi dah, jangan risau. Tak ada nak risau-risau, nak kena isi kehadiran lagi dah. Lain macam je. Ya? Lain macam je. Lain macam-macam mana tu? Sebab kita dah bersemuka. Jadi kehadiran yang diambil adalah secara bersemuka. Jadi yang belajar secara kendiri kita tak ambil kehadiran dah. Pandailah. Semua tingkatan. Tak, sekarang yang bersemuka kelas form berapa? Sekarang bersemuka tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga tingkatan 6. Hanya tingkatan 1 dan tingkatan 2 sahaja yang masih lagi belum kembali ke sekolah. Giliran tu akan bermula dengan awak lah nanti minggu depan, pelajar-pelajar dalam grup kumpulan A. Maksudnya pada hari Ahad nanti 31 hari bulan, pelajar-pelajar asrama akan kembali ke asrama. Jadi pada hari Isnin tu semua kumpulan A. Okey, Tasnim tanya, cikgu nanti naik sekolah Gio belajar dekat kelas ke macam biasa? Okey,
Kalau dekat kelas, panas kan. Kalau dekat bilik ni best case bila belajar kat sini je lah. Belajar kat bilik frog je boleh lah kot sebab tak ramai, 15 hingga 16 orang je maksimum satu kumpulan. Rasanya tak jadi isu lah kot. Meja pun banyak, boleh ambil seorang satu nak duduk. Tak ada masalah. Boleh saya menjawab soalan? Okey baik. Dah pukul 2.45 rasanya dah boleh mula dah kot. Okey, boleh lah Amin. Saya dengan segala hormatnya saya menyebut Amin Farhan untuk memimpin bacaan doa pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pimpinan bacaan doa yang dibacakan oleh Amin Farhan. InsyaAllah perjumpaan kita pada hari ini adalah perjumpaan yang terakhir untuk aktiviti PDPR yang mana kalau siapa ingat kita dah hampir 5 bulan 5 bulan kita ber-PDPR. Jadi itu adalah satu tempoh yang sangat-sangat lama. Jadi kita dah nak kembali ke sesi persekolahan secara bersemuka insyaAllah. Okey baik. Hari ni kaedah dia agak berlainan. Jadi saya minta maaf kalau ada kemungkinan besar sesi pembelajaran ni agak tidak selancar seperti biasa sebab hari ni saya bersiaran langsung. Bersiaran langsung daripada sekolah sebab minggu ni saya bertugas, tak sempat nak balik ke rumah untuk buat kelas, jadi kita teruskan kelas daripada sekolah je lah. Okey baik, semua nampak tak paparan saya ni sekarang ni? Nampak, cikgu. Paparan apa tu? 6 bandar utama di Asia Tenggara. 6 bandar utama di Asia Tenggara. Okey baik, alhamdulillah. Ni paparan dia lah. Sebab saya terpaksa guna kaedah lain iaitu share entire screen. Kaedah ni agak berbeza berbanding dengan sesi-sesi kelas kita sebelum ini. Jadi sebab saya tak buka satu lagi phone sebab phone saya dah nak kehabisan bateri. Jadi saya tak dapat nak lihat dari segi saya sebagai seorang peserta dekat dalam Google Meet ni. Okay, jadi saya mengharapkan respon daripada anda semualah terhadap maklum balas apa yang berlaku. Okay baik. Rasanya dah boleh kita mulakan. Jangan risau, ini santai-santai je, tak banyak mana yang kita akan pelajari. Okey, saya akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan saya mempertontonkan satu video yang mana kita akan lihat berkenaan dengan evolusi. Okay, evolusi bangunan-bangunan yang menjadi mercu tanda di dunia. Okey baik. Pray for help. Welcome to my evolution.
Okey, semua dah dapat lihat kan video tadi. Jadi sekarang ni kita dah pun ada dalam pembinaan yang dijangkakan pada tahun 2022 tu, iaitu satu lagi mercu tanda dunia di Dubai yang akan menjadi salah satu yang tertinggi. Okey, kalau kita tengok daripada ketinggian yang dinyatakan tadi, ketinggian tu hampir lebih kurang 1.3 kilometer. Okey, 1.3 kilometer dari aras bumi. Maksudnya kalau nak naik tu, nak sampai ke peringkat yang tertinggi tu 1.3 kilometer kena menaiki, bukan menaiki, mendongak ke arah langit. Tu begitu tinggi. Jadi kita sekarang ni boleh berbangga dengan adanya bangunan berkembar Petronas yang merupakan, kalau tak silap tadi berdasarkan video tadi, dia merupakan bangunan berkembar tertinggi. Sebab status dia dalam status yang tertentu iaitu status berkembar. Jangan salah faham sebab yang lain-lain tu dia tunggal, dia satu saja. Okey. Baik, kita nak boleh nampak semua dia kembali kepada slide 6 bandar utama di Asia Tenggara. Minta tolong respon. Ya, cikgu. Okey, baik, terima kasih. Kita tengok kepada ni adalah intro kepada yang tadi tu, evolusi kepada bangunan tertinggi di dunia. Baik, kemudian kita lihat ni adalah antara 6 bandar utama yang terpilih. Okey, 6 bandar utama yang terpilih untuk saya berikan penerangan yang lebih daripada bab yang ke-11 ini, yang mana iaitu bandar yang pertama merupakan bandar Bangkok yang terletak di negara Thailand. Ini merupakan bandar yang terletak di tebing sungai, iaitu Sungai Menam Chao Phraya. Sungai ni tak adalah panjang sangat, tapi lebar dia tu cukup lebar. Dan apakah keistimewaan sungai ini? Dalam sungai ini dihuni oleh ikan gergasi, gergasi air tawar terbesar di dunia, iaitu ikan pari, ikan pari air tawar, yang mana ikan pari Sungai Menam Chao Phraya ni saiz dia boleh selebar lebih kurang lori, selebar lori. Tu saiz dia. Memang cukup besar. Okey, di negara Bangkok ini, bandar Bangkok ini, bukan negara Bangkok, bandar Bangkok ini terkenal dengan pasar terapung ataupun dikenali dengan nama Venice Timur. Okey, siapa nak respon? Apa yang dimaksudkan dengan Venice Timur? Kenapa diberikan julukan dengan nama Venice Timur? Venice Timur ni apa sebenarnya? Siapa nak respon? Amin jangan respon mesin kayu Amin. Aduh. Siapa nak respon? Saya dapat boleh dengar lagi cikgu. Boleh, jelas tu. Saya dah pakai headphone dah ni. Penat saya pakai headphone. Berdesing-desing bunyinya. Okey, siapa tahu apa dia Venice Timur ni? Saya tahu ni, awak mungkin pernah tengok, pernah sampai tu mungkin rare lah, tapi mungkin awak pernah tengok dalam filem-filem aksi, James Bond ataupun sebagainya, ada sampai benda ni. Venice Timur terletak di nanti cari letak di mana. Kenapa dia diberikan nama julukan Venice Timur? Kerana situasi maafkan saya, di mana? Saya search Google di Borneo. Okey. Google, nanti Google Okey, jadi Venice Timur ni lokasi pasar terapungnya dia dianggap ataupun dia andaikan lebih kurang seperti di Venice Timur. Venice Timur ni dia tak ada benda macam ni. Maksud saya tak ada benda ni macam ni maksudnya tidak adalah aktiviti pasar terapung, tetapi mereka menjadikan jalan air di Venice Timur tu diberi julukan nama Venice Timur tu kerana mereka menjalankan aktiviti pengangkutan menggunakan
bot-bot ataupun diberikan nama sebagai gondola. Mereka menjalankan aktiviti pelancongan. Siapa pernah tengok cerita Oggy and the Crocodiles tu, yang dia berebut-rebut nak bagi batu permata yang dia naik bot tu, bot gondola itu di Venice Timur tu dia. Negara mana? Cari Google. Saya nak awak Google. Jangan, saya tak nak bagi jawapan, awak Google. Terletak di mana? Terletak di Itali, terletak di Rom, Spanyol, ataupun Real Madrid ke mana ke, cari nanti. Real Madrid. Bandar Bangkok ini yang mana jumlah penduduknya adalah lebih kurang sekitar 9.44 juta orang pada tahun 2016. Okey. Jadi sekarang ni dah lebih kurang 5 tahun. Kita nak kata berlaku pertambahan penduduk pun disebabkan COVID ni, takut ramai yang mati kan. Jadi tak dapat nak dipastikan. Nanti tengoklah, mungkin dalam 1 hingga 2 tahun lagi kita akan dapat kembali statistik jumlah penduduk-penduduk di dunia yang terbaru. Seperti yang kita lihat, penduduk di negara kita sendiri pun ada berapa ribu kan yang mati disebabkan oleh COVID. Jadi baru di Malaysia, belum lagi di luar negara. Baik, ada soalan tak nak bertanya berkaitan dengan negara Thailand ataupun bandar Bangkok ni? Ataupun ada tak sesiapa yang pernah sampai? Ada tak yang sampai? Thailand ni terkenal juga dengan filem-filem aksi secara pertahanan diri. Siapa tahu cerita apa? Nak tengok sikit. Awak ikuti tak perkembangan filem ataupun apa-apa cerita daripada Bangkok? Cerita aksi. Cerita aksi. Dekat? Daripada negara Thailand. Macam tahu. Apa-apa kan? Yang polis kan? Ya? Yang polis ke? Dia ada banyak versi. Okey, kenal tak Tony Jaa? Tak kenal. Tak kenal. Aduh, awak ni. Tony Jaa tu merupakan pelakon Thailand yang berbakat dalam seni mempertahankan diri Muay Thai. Saya malas nak kenal pelakon ni. Seronok. Okey, nanti kalau ada masa awak boleh tengok cerita, nama dia cerita Ong Bak. Okey, cerita Ong Bak ni ada 3 siri. Jadi boleh tengoklah. Mereka buat filem aksi mempertahankan diri. Jadi itu salah satu daripada seni mempertahankan diri dari negara Thailand. Macam kita lah, kita di Malaysia kita ada seni mempertahankan diri jenis apa? Silat. Kita ada silat. Kita terkenal dengan silat. Bagus Min. Okay, jadi Thailand dia terkenal dengan Muay Thai. Jadi itulah dia menaikkan taraf mereka, ya. Bukan Muay Thai ke? Bukan Muay lebih kurang lah tu. Lebih kurang lah. Mana-mana boleh. Sama je. Okey, baik. Kita pergi kepada negara yang kedua, iaitu negara kita sendiri, Kuala Lumpur. Terletak di negara Malaysia. Ni kalau tak tahu ni boleh balik negara lain lah. Ni kena buang negara ni kalau tak kenal Kuala Lumpur ni. Aduh. Okey, terletaknya lokasi Kuala Lumpur. Terletak antara pertemuan dua sungai, iaitu Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak. Iaitu di mana tu? Terletaknya Masjid Jamek. Masjid Jamek itulah lokasi titik dia, iaitu titik pertemuan antara Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak. Bandar metropolitan yang terbesar di Malaysia, dalam banyak-banyak bandar-bandar utama, Kota Baru, Kuantan, kita ada Johor Bahru, Kuala Lumpur lah yang paling besar. Kalau kita lihat dari segi jumlah penduduk dia, begitu jauh beza dengan Bangkok tadi. Kalau di Bangkok lebih kurang hampir 10 juta, kita lebih kurang 1.76 juta orang. Data ini juga diambil pada tahun 2016. Okey, ya ini saya tak nak kongsi lah. Takkan nak tanya siapa pernah pergi Kuala Lumpur kan. Tak pernah sampai tu. Okey, baik. Kita tengok bandar yang ketiga. Jangan risau, ada 3 bandar lagi. Okey, bandar yang ketiga terletak di Filipina. Ataupun negara yang kita kenal zaman awak mungkin tak tahu kot. Mereka juga ada filem-filem ataupun drama-drama macam kita tengok Korea, kita ada
K-drama, kalau ada Jepun punya J-drama. Filipin pun ada juga tapi dia tak jadilah F-drama ke tidak. Dia yang kita panggil apa tu, siapa tahu? Apa nama istilah cerita-cerita daripada Filipina? Siapa nak respon? Farah Shana tahu ni. Mana ni senyap ni semua hari ni? Tahu tak? Dia terkenal daripada dulu iaitu cerita Pangako Sayo. Bukan sayur kobis ke sayur lobak ke tidak. Pangako Sayo. Itu nama cerita dia. Okay, ataupun kita kenali mereka dengan nama Pinoy. Ni dia jolokan mereka lah. Terletak di timur Teluk Manila di Pulau Luzon. Nanti awak boleh Google dekat dalam Google Map ataupun mana-mana di manakah letaknya Teluk Manila. Ni saya tak tunjukkan peta ni, awak boleh Google sendirilah. Okey, baik. Bandar Raya Cosmopolitan. Pelbagai fungsi dari segi ekonomi dan juga sosial yang mana kalau kita dapat lihat di sini jumlah penduduknya pada tahun 2016 adalah sekitar 13.1 juta orang. Ni lagi ramai. Ini menunjukkan bandar Manila ni, ibu negara dia Manila ni merupakan salah satu lokasi yang padat penduduk. Terlalu ramai. Dan masyarakat di sini ni lebih kepada majmuk sebab banyak juga tentera daripada luar negara mereka berpengkalan di sana. Sebab itu kita Malaysia juga agak tergugat sebenarnya sebab ada pengkalan-pengkalan tentera laut Amerika Syarikat berada di sana. Jadi kalau dia nak berperang ke apa-apa ke dengan negara-negara yang kalau dari segi fizikalnya jauh daripada Amerika Syarikat, dia tak jadi masalah pada negara tersebut. Kenapa? Sebab mereka ada pengkalan-pengkalan laut mereka di beberapa buah negara sekitar dekat dunia ni lah. Jadi kalau nak perang ke, dia hanya gerakkan terus je kapal perang dia daripada lokasi tersebut. Siapa tahu kenapa negara Amerika tidak membenarkan negara-negara lain menggunakan teknologi nuklear? Siapa nak respon? Kenapa kita lihat kalau macam banyak cerita-cerita aksi mereka apa yang kita dengar CIA, ejen-ejen perisikan, kenapa mereka cuba memburu untuk membunuh saintis-saintis Islam? Kalau dekat Afghanistan, dekat Arab Saudi tu mereka cukup takut kerana saintis-saintis Islam kita pun cukup pandai sebab kita lihat bagaimana dulu matematik, sains dan sebagainya juga bermula daripada orang-orang Islam, tapi mereka memutarbelitkan dia punya fakta. Jadi dia kata mereka ni golongan Inggeris ini lebih terkenal dengan macam contoh teori graviti iaitu Newton, kemudian kita ada yang telefon, Graham Bell, kemudian kita ada macam-macam lagi lah. Yang itu yang terkenal. Tapi sedangkan permulaan kepada kemajuan itu adalah berpunca daripada masyarakat Islam kita. Macam contoh Al-Khawarizmi apa sebagainya. Dia cuba nak menutup tu. Dia tak nak tunjukkan orang Islam ni pandai. Jadi dia lebih mengagung-agungkan benda tu. Jadi kita pun samalah, kita duk tahu yang tu je. Jadi tokoh-tokoh Islam ni kita agak tidak menyelah sangat, kerana dia ditutupi oleh benda-benda yang macam tadi lah. Jadi berbalik kepada kenapa Amerika Syarikat tidak membenarkan kepada penggunaan teknologi nuklear. Siapa pernah tengok ataupun dengar nama kapal perang destroyer? Macam pernah dengar Macam pernah dengar. Kalau siapa yang main game pun dia akan ada tu nama istilah dia kapal perang destroyer tu kan. Kapal perang destroyer mereka ni yang kapal dia boleh angkut jet pejuang dekat atas kapal dia tu. Oh, yang cerita Avenger tu Ya, lebih kurang lah. Jadi kalau siapa nak tahu, kapal tersebut dia boleh bergerak ke mana-mana sahaja tanpa perlu mengisi minyak. Jadi mereka bergerak di atas laut tanpa menggunakan minyak. Habis tu dia pakai apa? Pakai angin, pakai firasat.
Google cari. Ni dah dekat 40 orang ni senyap je ni. Ni saya cakap seorang letih juga. 42 orang. Oh, ada orang respon dekat ni. Okey. Pakai niat, pakai naluri. Ni saya tu boleh nampak semua apa ni kan. Okey, dia menggunakan teknologi reaktor nuklear. Reaktor nuklear ni yang mana kapal perang mereka ni dia tak perlu mengisi minyak satu. Dan enjin dia yang menggunakan reaktor nuklear tu dia boleh bergerak tanpa perlu mengisi bahan api selama 1000 tahun. Jadi awak cuba bayangkan, kapal destroyer dia cukup power. Tak perlu lagi nak pergi singgah negara mana-mana nak isi minyak ke apa, tak payah. Dia hanya menggunakan nuklear saja. Jadi dia takut, tenaga nuklear ni takut dibangunkan di negara-negara lain dan akan menjadi ancaman kepada mereka apabila berperang. Jadi advantage pada negara seperti Amerika Syarikat ni, dia tak bagi orang lain ada teknologi tersebut, hanya dia je. Kalau negara lain guna tenaga nuklear, itu sebagai ancaman. Jadi dia tentang. Jadi kita dapat lihat dari segi sudut ketidakadilan yang mana negara dia boleh, negara orang lain tak boleh. Oh, banyak cantik kan. Jadi sebab itu kita kalau nak berperang kita fikir 400 kali juga. Sebab kalau kita perang memang kalah teruk lah kan. Dia ada tenaga nuklear, kita apa ada? Plastik. Baling botol air kan. Awak tengok macam mana Palestin dengan Israel berperang. Macam itulah kan. Orang Palestin baling botol air, baling batu. Israel balas dengan apa? Israel balas dengan bom kimia. Mungkin dia tak letupkan secara fizikal nanti orang satu dunia kecam kan. Jadi dia bagi bom biokimia. Bila terkena tu gas oksigen hilang. Jadi apa yang berlaku? Orang akan mati kerana kehilangan oksigen. Dia bagi bom kimia lain. Kena kulit cair kan. Macam tu lah, macam bom asid kan. Macam kita lihat cerita-cerita bila orang marah ke ataupun apa yang kena asid tu mencair kulit jadi cair. Lepas tu terus nampak tulang isi badan dan sebagainya. Macam tu lah lebih kurang. Jadi berbalik kepada tajuk pembelajaran kita, saya nak bawa anda semua untuk lihat satu lagi video. Okey, sorry sebab saya buka paparan dekat PowerPoint ni, jadi saya tak nampak apa yang ditulis oleh rakan-rakan yang chat. Saya rasa saya kongsikan macam ni boleh nampak lah kan. Sebelah saya punya presentation, sebelah lagi boleh baca insyaAllah. Okay. Terima kasih atas maklum balas MyV anti nuklear. MyV semua benda power kan. Terbang, menyelam apa semua boleh. Okay, baik. Saya nak kongsikan satu video, iaitu video yang berjaya diambil daripada ni bukan saya ni footage daripada Bandar Malina. Okey, kita tengok. Harap-harapnya tak sangkut lah. Okey, video ni tak panjang, lebih kurang 2 minit. Music's loud and I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and I. Yet the burn makes you feel so alive. I'm living the moment till you leave it tonight. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever.
Okey, siapa boleh respon? Kita dapat lihat tadi dekat negara Filipina ni kan, bandar dia cukup padat, lebih kurang 13 juta orang. Jadi kita dapat lihat sendiri bandar dia sendiri lebih maju sebenarnya, lebih maju daripada bandar kita di Kuala Lumpur. Tapi kenapa? Okay, soalan dia, kenapa mereka tak boleh buat bangunan yang tinggi di dunia? Kita penduduk dekat Kuala Lumpur hanya 1.76 juta penduduk tapi mampu ada menara berkembar tertinggi. Kenapa Filipina tak boleh buat macam tu? Siapa nak respon? Sebab kita ada ruang tanah ko. Kita ada ruang tanah. Okey, Iskandar Zulkarnain kata kawasan yang padat. Okey, lagi saya nak kaitkan dengan faktor bentuk muka bumi. Siapa ingat lagi? Waktu kita belajar dalam Ingat apa cikgu. dia? Saya ingat cikgu. Apa dia? Sebab tempat kita kebanyakannya tanah rata cikgu kan. Tanah kamah. Okey, saya respon jawapan daripada Siti Farzana Afrina yang mengatakan bahawa gempa bumi, betul. Okay, kerana negara Filipina ini terletak di kawasan lingkaran gunung berapi Pasifik. Jadi kalau awak cuba bayangkan kalau dia dapat bina bangunan-bangunan tinggi, jadi apabila berlaku gempa bumi adalah satu yang tak berbaloi lah kalau dia bina. Tetapi bezanya di negara Taiwan. Okey, di negara Taiwan mereka berjaya juga bina. Antara sebelum ini dia menjadi mercu tanda tertinggi di Asia iaitu Menara Taipei 101. Kalau siapa tengok bagaimana bangunan itu dibina, mereka bina ayunan bandul di dalam menara tersebut. Yang mana apabila berlaku gegaran, bandul itu akan bergoyang kiri dan kanan dan fungsi dia adalah untuk menyeimbangkan bangunan itu daripada runtuh. Kalau siapa nak tahu, boleh Google ataupun tengok dekat YouTube bagaimana Menara Taipei 101 berfungsi walaupun lokasi di situ adalah merupakan antara lokasi gunung berapi gunung berapi juga. Jadi ada kemungkinan berlaku gegaran dan sebagainya. Baik, kita lihat kepada yang seterusnya. Okey, ini adalah merupakan gambaran bagi Bandar Jakarta di Indonesia. Okey, Bandar Jakarta di Indonesia terletak di bahagian barat laut Pulau Jawa iaitu pulau yang paling padat penduduk. Siapa ingat lagi pada minggu lepas saya dah tunjukkan peta yang mengandungi taburan penduduk tu. Okey, iaitu Pulau Jawa yang terletak di bahagian bawah antara Kalimantan dan juga Sumatera tu. Okey, itu adalah merupakan kawasan Pulau Jawa. Okey, bandar metropolitan yang terbesar di Indonesia. Yang mana jumlah penduduknya adalah lebih kurang 10.4 juta orang pada tahun 2016. Jadi sekarang ini seperti yang saya dah sharekan sebelum ini, disebabkan oleh kepadatan penduduk yang ramai, negara Indonesia, kerajaan Indonesia telah cuba untuk mengalihkan ibu negara dia dan membuka pertempatan baru di kawasan Kalimantan. Okey, saya seperti anda dulu pada zaman peringkat bersekolah menengah, apabila cerita berkaitan dengan kawasan Kalimantan, pada ketika itu gambaran yang ada dekat dalam kepala ialah Kalimantan ini seperti kawasan di kalau kita dekat Negeri Sembilan ni, kawasan mana yang kawasan pedalaman? Boleh tak bagi contoh? Kawasan sempadan dengan kawasan Karak, betul Okey, saya bagi contoh kawasan yang bersempadan dengan Karak. Rembau tu janganlah, Rembau tu maju tu. Okey, Jimah Lama pun maju juga. Ni kawasan pedalaman ni kawasan yang hutan-hutan. Kawasan hutan-hutan jauh daripada bandar-bandar ataupun pekan lah. Okey, jadi saya bagi contoh macam contoh Karak Karak. Sempadan kita dengan Felda, Sungai Lui dan sebagainya. Jadi pada saya ketika umur lebih kurang macam awak tu, kita membayangkan Kalimantan tu adalah sedemikian. Dia sebenarnya tidak. Okey, sebenarnya tidak. Kalimantan tu dah maju dah sebenarnya. Dan Kalimantan tu kalau kita ikutkan, bandar dia rasanya sekarang ni lagi maju daripada Seremban. Cuma kita kurang mendapat info dan juga maklumat berkaitan Kalimantan ni. Kalau siapa yang
yang bercerita mengenai Indonesia. Biasa kalau nak pergi melancong pergi mana? Bukit Tinggi, pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung, betul tak? Tapi itu yang memang lokasi tumpuan. Dia yang Kalimantan ni ada ke? Siapa? Ada tak pernah awak dengar syarikat pelancongan buat okey, kita buat sesi kita buat aktiviti pelancongan pergi ke Kalimantan. Kau memang takkan pernah dengar benda tu. Yang adanya pergi ke Danau Toba, pergi ke Bukit Tinggi, pergi ke Aceh, pergi ke Bandung dan sebagainya, pergi ke Bali. Bali. Betul lah. Okey, pergi ke mana-mana lagi lah. Pergi ke Lombok dan sebagainya. Jadi itulah lokasi-lokasi yang terkenal. Tapi Kalimantan tak ada siapa tahu. Sebenarnya Kalimantan dah maju. Maju berbanding daripada Seremban itu sendiri. Cuma kita tak tahu je. Okey. Kita lihat kepada bandar yang seterusnya, iaitu Bandar Singapura. Okey, Bandar Singapura. Apa nama bandar dia? Apa nama ibu negara dia? Siapa nak respon? Apa dia? Bandar Singapura. Bandar Raya Singapura. Okay. Walaupun Singapura ini kecil, tapi dia adalah merupakan antara bandar yang padat. Pertama adalah bandar yang padat dan dia antara yang tersibuk lah. Okay. Kaya, ya betul. Antara juga yang kaya walaupun dia tidak ada sumber mineral tapi dia tetap kaya. Cumanya negara dia ni kecil, itu saja. Kalau kita, siapa yang belajar sejarah dahulu, Singapura sebenarnya adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Okey, tapi disebabkan oleh pemerintahan, saya pun tak ingat lah, berkaitan dengan penjajahan dan sebagainya, akhirnya Malaysia dan juga Singapura terpisah. Okey, Farashana kata juga, kawan saya cakap sebenarnya Malaysia yang kick Singapura keluar dari negara kita. Ni wallahualam, saya pun tak dapat nak pastikan yang mana satu yang betul. Okay? Tapi ini disebabkan oleh siri penjajahan pada zaman pemerintahan British, perebutan antara Jepun, syarikat India Timur pada zaman dahulu. Dia banyaklah menyebabkan perpecahan antara apabila perebutan oleh residen-residen pada zaman ketika itu. Awak belajar sejarah. Saya dah tak ingat dah sejarah saya pun tinggalkan macam zaman awak lah, zaman sekolah je jumpa berkaitan dengan sejarah. Lepas tu dah tak jumpa dah. Tapi kalau nak tanya dengan lebih lanjut boleh tanya pada cikgu. Cikgu favourite anda masing-masing kan. Okey, Bandar Singapura terletak di selatan semenanjung Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Teberau. Tu Selat Teberau tu yang mana? Yang kita nak pergi ke Singapura, kita melintas melalui tambak. Okey, tambak Johor tu. Kita lalu dekat sempadan Johor, nak melalui sempadan dia, kena lalu immigration tu. Itulah Selat Teberau ataupun yang dinamakan sebagai perairan yang sempit. Sebab itu namanya selat. Siapa ingat lagi masa belajar tajuk bumi dulu? Singapura, Brunei dan Indonesia keluar sebab buat negara sendiri. Nanti kena tengok. Saya tak berani nak ulas, takut nanti salah fakta. Okey. Bandar Singapura merupakan pelabuhan yang termaju di Asia Tenggara dan terpenting di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 5.7 juta orang pada tahun 2016, dia adalah merupakan sebuah bandaraya metropolitan. Walaupun kecil tapi berbisa. Kan? Macam kita kalau dia kocik je lah kan. Farashana kata ada yang cakap sebab seorang ni dekat Singapura nak jadi Perdana Menteri tapi kita tak kasih. Wallahualam. Sebab negara dia demokratik kan. Jadi tak tahulah yang mana satu yang betul. Okey. Kita balik kepada bandar yang terakhir. Farashana kecil cili api. Betul lah tu. Okey, kita pergi kepada bandar yang terakhir iaitu bandar ni saya nak bagi Amin yang sebut. Nanti kalau saya sebut nanti dia gelakkan saya. Dia kata cikgu sebut salah. Amin, boleh tak sebut Amin? Nak dengar Amin sebut. Bunyi macam mana? Bunda. Ni negara ni, bandar ni. Cuba sebut nak dengar. Tak nampak lah cikgu. Cikgu punya ni je. Saya besarkan. Okey, tak apa. Ibu negara Myanmar. Tak payah tu. Tahu tak macam mana nak sebut? Sekejap. No Pidau. No Pidau.
No, Ah, memang no panggil baik. Kita nanya dia no. Dia memang no. Dia lebih kurang macam tu lah sebutan yang macam kita Malaysia kan. Malaysia kita yang sebut. Tapi kalau cuba tanya orang putih dia tak cakap Malaysia, dia cakap Malays. Malaysia. Malaysia orang. Dia akan sebut S tu jadi huruf Z. Malaysia. Malaysia. Macam jadi- orang Arab je. Lebih kurang lah. Jerman Negeri sebut je. lain. Macam contoh kalau orang Australia, orang Australia dia tak boleh sebut DAY. Pernah dengar tak macam mana orang Australia sebut? Hari ni hari apa? Siapa boleh jawab dalam bahasa Inggeris? Tuesday. Apa dia? Thursday. Tuesday. Thursday. Kalau awak pergi Australia, dia tak ada Thursday. Dia ada apa? Apa today? Dia ada Thursday. Dia day dia tu dia akan jadi sebutan die. You want to die? Kan? You want to die? Kau nak mati je dia, kan? Dia tu cari sebutan dia. Berarti dia Wednesday, Tuesday, Sunday. Macam tu lah sebutan dia. Kalau tak percaya boleh try lah. Boleh try. Cari kawan daripada Australia, cuba borak dengan dia. Borak dengan dia, cakap Negeri Sembilan memang mampu je, tak faham kan? Okay, kita kembali kepada sebutan. Bagaimana nak sebut negara ni, iaitu Naypyidaw. Terpulanglah, ikutlah awak nak sebut macam mana. Yang penting tahu. Jangan pula nanti sekarang bertukar takkir dengan negara lain, bagi sebutkan, tuliskan nama ibu negara Singapura. Naypyidaw. Lepas tu kan tata jadi Saigon lah, jadi Hanoi lah, merapu-rapu jadinya. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh sebut pun tahu lokasi tu di mana pun dah cukup. Okey, baik. Kita tengok fakta berkenaan dengan negara ini. Bandar ini siap pada tahun 2012. Bandar yang baru. Dia lebih kurang macam Dubai lah. Macam Dubai, kawasan bandar baru. Yang menggantikan bandar lama iaitu Yangon. Yangon. Ini bandar lama dia. Kalau macam contoh satu ketika nanti mungkin kalau kita kata Kuala Lumpur ni dah terlalu padat, tak boleh nak kembang ke mana-mana, kita buka kawasan baru, jadikan Putrajaya pula sebagai ibu negara. Tu sebagai contoh. Awak jangan pegang ayat saya pula. Kan dia kata Cikgu Nas ajar apa, ibu negara Malaysia ialah Putrajaya. Lepas tu dia petik yang tu dalam exam nanti. Lepas tu kan Abah tanya, ni siapa ajar ni? Cikgu Nas ajar ni. Tak ada kan, saya ulas je gurau-gurau kan, yang awak yang gurau tu, yang awak telan hidup-hidup tu kan. Tu yang risau tu. Okey, kita tengok di sini dia kata populasi penduduk bandar ini masih sedikit kerana kawasan ini adalah merupakan kawasan yang baru. Ni kita anggap dia sebagai satu masa nanti dia akan jadi seperti Putrajaya lah. Yang mana kita dapat lihat. Kalau siapa yang pernah pergi ke Putrajaya, kita dah boleh lihat lokasi pertempatan di kawasan Putrajaya tu dah semakin bertambah-tambah. Setiap tahun akan ada sahaja projek pembangunan baru. Kerana apa? Kerana sekarang ini penduduk semua dah bertumpu. Semua bertumpu nak tinggal di kawasan Putrajaya. Dah tak nak duduk dekat KL lah. Duduk kat KL nak pergi Putrajaya dah susah. Walau bagaimanapun kita boleh lihat bagaimana usaha kerajaan menyediakan sistem pengangkutan awam, sistem pengangkutan awam yang begitu efektif, efektif dari segi mesra alam. Kerajaan kita bina sistem pengangkutan macam contoh komuter tu daripada Kuala Lumpur masuk ke dalam kawasan Putrajaya. Dan projek itu masih lagi berjalan dan kita harap Putrajaya tidaklah jadi sesak seperti mana kenapa Putrajaya itu sendiri diwujudkan. Kalau siapa tahu Putrajaya diwujudkan adalah disebabkan oleh apa? Siapa nak respon? Sebab KL dah penuh. Ya, betul. Disebabkan kerana faktor dekat KL tu dah penuh, dah terlalu padat. Jadi inisiatif kerajaan nak kembangkan lokasi kawasan Kuala Lumpur sendiri sudah tidak berbaloi. Sebab apa? Dah terlalu jam. Jadi sebab itu Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Mahathir, dia membuat satu rancangan buka kawasan Putrajaya. Akhirnya Putrajaya juga dah jadi maju dan sekarang ini berkembang sehinggalah sekarang. Jadi dia dah jadi
bandar utama yang kedua lah selepas Kuala Lumpur. Okey, baik. Alhamdulillah. Habis kita bab yang ke-11. Okey, kita dah reveal antara beberapa lokasi bandar-bandar utama yang terdapat di Asia Tenggara. InsyaAllah pada minggu hadapan, okey, sekembalinya anda semua belajar secara bersemuka, kita akan masuk kepada tajuk bab yang ke-12 dan saya akan cuba habiskan bab 12 dan bab 13 ni sebelum cuti sekolah tahun ini, kerana naik saja pada bulan 1 tahun hadapan. Dengar naik saja bulan 1 tahun hadapan, jangan tanya lagi. Anda akan bermula dengan peperiksaan akhir tahun. Okey. Jelas Tapi tahun depan tak berubah lagi. Jangan pula cikgu ni saya masuk dua islah ke? Tidak, belum lagi. Tunggu dah habis exam. Lepas tu kita tengok balik. Bulan 3 baru anda akan naik tingkatan. Ya, jelas bulan 3 baru anda akan naik tingkatan. Jadi kira naik bulan 1, bulan 2 tu kira macam awak tertunggak lah tertunggak lagi awak punya sesi pembelajaran yang kita dah banyak sangat cuti, bukan cuti sebenarnya, banyak kekangan kan. Macam contoh awak sendiri pun kembali ke tingkatan 1 pada bulan 4, kemudian bersekolah selama sebulan, akhirnya PDPR 5 bulan, kemudian secara penggiliran sehinggalah hujung tahun. Kita tak tahulah macam mana tahun hadapan COVID ni macam mana. Kita tengok 2 hari lepas kes turun 4,000 lebih, tiba-tiba semalam naik balik 5,000 lebih. Dan yang tinggal di kawasan Negeri Sembilan, berhati-hatilah. Okay, saya nak ingatkan diri saya sendiri dan juga semua, berhati-hati kerana Negeri Sembilan ni pun dah jadi tumpuan lah untuk COVID ni membiak balik kan. Okey, Farah Syah anda tanya cikgu bulan Disember cuti ke? Ya, kita akan cuti insyaAllah lebih kurang 20 hari, lebih kurang 3 minggu lah. Okey, anda akan dibenarkan balik 11 hari bulan 12 sehinggalah 31 hari bulan 12. Kemudian insyaAllah kalau dah ada takwim persekolahan yang baru, kita akan ikut takwim tersebut pada tahun hadapan insyaAllah. Jangan risau. Ada cuti, jangan risau. Yang asrama ni lah yang risau kan, kesian tak balik. Tak apa. Okey, saya tak boleh nak lama hari ni sebab saya ada urusan. Sebelum kita tutup, ada sebarang soalan nak ditanya? Saya tak dapat nak lama hari ni hari ke-11 pula tak dapat lama kan. Ada nak tanya apa-apa tak? Berkaitan dengan sesi persekolahan ke apa ke? Cuba teka. Ada soalan tak? Cuba teka. Ada soalan tak? Cikgu. Ya. Yang pasal borang saringan COVID tu untuk pelajar asrama je ke? Borang saringan COVID ni kalau sebab saya tengok dekat grup Usrah tu belum ada cikgu yang respon kan. Saya guru-guru tak berani nak respon kecuali GPK HEM sahaja. Okey, sebab arahan-arahan yang dikeluarkan adalah melalui guru penolong kanan hal ehwal murid iaitu Ustaz Rafi. Jadi sebab itu kalau awak tengok cikgu-cikgu lain tak berani nak respon. Takut nanti kalau kata saya respon, saya kata tak perlu hanya pelajar asrama je, tiba-tiba rupanya semua pelajar wajib. Nanti sekarang saya pula yang kena dipersalahkan nanti. Jadi harapnya semua boleh faham apa-apa maklum balas hanya boleh dikeluarkan daripada GPK HEM saja. Jadi kalau lambat GPK HEM kita respon, jadi lambat sikit lah maklumat yang awak terima. Jadi kalau macam saya pun tak berani nak cakap sebab kita tak tahu borang saringan tu adakah untuk pelajar asrama saja ataupun untuk semua orang. Jelas Jelas cikgu, terima kasih. Okey, baik. Muhaimin tanya, ada ke pulau buatan sekarang? Ada. Sekarang ni kalau kita tengok dekat Hong Kong, bagaimana Hong Kong ni sebenarnya ada dalam tajuk tingkatan 2 nanti. Okay? Di Hong Kong, negara Hong Kong membina pulau buatan yang mana pulau buatan itu mereka jadikan sebagai kawasan lapangan terbang. Kawasan lapangan terbang.
Manakala di Singapura, kalau tak silap saya, mereka tambak kawasan laut mereka dan dijadikan stadium. Stadium bola sepak di Singapura. Kalau tak silap saya, kalau nak tahu lebih lanjut nanti boleh cuba Google. Saya minta maaf kalau salah. Okay, tapi kalau yang setahu saya macam itulah. Saya respon dua tu dulu. Rasanya mungkin banyak lagi tu. Tapi mungkin kerana negara-negara lain dia tidak memerlukan pulau buatan. Sebab apa? Sebab negara dia luas. Tapi macam contoh negara yang saya sebut, Hong Kong dan juga Singapura tu, sebab negara dia kecil. Jadi sebab tu dia terpaksa tambak laut tu. Okey, Norina tanya, cikgu saya nak tanya tapi tak tahu nak tanya apa. Okey, tak apa. Simpan dulu, nanti mungkin boleh tanya kemudian. Kalau Malaysia buat pulau buatan, nanti boleh jimatkan ruang kat Semenanjung. Dia bukan boleh buat, satu dari segi kos, satu lagi dari segi sebab kita memang cukup banyak tanah. Jadi tak ada masalah, tak ada isu kata nak bina bangunan, nak buat apartmen, tanah tak cukup tak. Negara kita besar. Jadi guna pakai je mana ruang yang ada. Berbanding dengan Singapura, Hong Kong, negara ni dah tak boleh nak berkembang lagi dah. Sebab dia sendiri kecil. Jelas Jelas. Okey, baik. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya rasa saya terpaksa hentikan sesi pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya doakan yang terbaik untuk semua. Kita akan kembali jumpa balik. Saya nak pesan satu, tolong kemaskini buku PBD sebab kami guru-guru kena kemaskini PBD semua. Okay, kalau siapa yang dah buat buku nota tu, tolong kemaskini buku nota dan latihan nanti naik sekolah. InsyaAllah saya akan kutip dan saya akan tanda. Tapi untuk yang PBD tu awak buat setakat yang kita dah belajar sehingga hari ini. Okey, kalau ada maklumat apa-apa, tolong sampaikan maklumat pada rakan-rakan yang lain. Ni kita tak sampai 40 orang dah ni. Ada separuh lagi ni yang tak masuk kelas hari ni. Nanti dia tak tahu nanti apa yang berlaku pada hari ni kawan. Minggu depan dia datang kan, dia datang melenggang-lenggang. Oh cikgu ingatkan hari ni kelas pakai Google Meet je. Sedangkan dia dah balik ke sekolah kan, patut buku teks apa semua dah kena pakai balik lah. Jangan buat lupa pula. Oh cikgu kena pakai buku PBD kena pakai buku aktiviti Jangan tanya, benda tu memang wajib. Tolong bawa Okey. Cikgu, jadual PPC, guru tingkatan semua dah dapat. InsyaAllah nanti guru tingkatan masing-masing akan postkan lah jadual tu. Nanti saya insyaAllah saya akan postkan dulu jadual daripada untuk subjek geografi je lah. Okay, jadi awak kalau siapa yang nak tahu hanya boleh tahu untuk subjek geografi sahaja dahulu. Kalau nak tahu yang semua subjek, anda kena minta dengan guru tingkatan masing-masing. Okey. Saya nak minta dulu. Ya, minta apa tu? Minta jadual lah. Minta jadual. Okey, nanti tolong ingatkan saya Tolong ingatkan saya jadual tu sebab saya terlalu sibuk minggu ni. Hari-hari bertugas. Bila balik rumah dah penat. Lepas tu kalau awak tengok saya dah jarang online waktu malam sebagainya. Bukan apa sebab terlalu penat kan bertugas. Orang lain cuti lagi, saya je yang dah start bekerja. Okey, cikgu kalau kumpulan A kena ambil modul ke tak perlu? Bergantung kepada guru mata pelajaran masing-masing. Kalau macam contohlah Cikgu Nas lupa bagi kerja, jadi diam-diam dah lah, jangan ingatkan. Kan nanti kumpulan kita cakap, kau ni apa pergi bagi tahu Cikgu Nas pula, kan Cikgu Nas dah bagi kerja. Kan? Dia ada kumpulan yang macam tu, saya faham tu. Tapi nanti tolong ingatkanlah, kalau saya rajin saya nak bagi kerja, saya bagilah. Well played. Okey, baik. Saya tak boleh nak lama, saya nak terus bergerak keluar. Okay. Kita tutup sesi pembelajaran kita dengan tasbih, kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey, sama saya terus tutup ya. Okey, terima kasih semua kehadiran pada hari ini insya-Allah.